Okay, so Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Horsepower TV bersama dengan host anda, Khairul. Dan anda akan menyaksikan satu kereta yang luar biasa. Nak tahu kereta apa? Jom ikut saya, iaitu kereta color kuning tersebut merupakan Mercedes-Benz GTS. Kalau nak tahu apa yang seronok ataupun tidak seronok pasal kereta ini, stay tune. Best atau tak best pasal kereta ni, kita cukup cut sampai situ je, formal kita. Sekarang ni kita tak nak terlampau formal sangat nak review kereta ni. So kalau korang nak tahu apa yang best pasal kereta Mercedes-Benz GTS ini, yang warna kuning yang ada dekat sebelah saya ni, merupakan GTS bukan GTR. GTR dia version yang warna hijau lah kebanyakan. Yang ni warna kuning. So laju sangat kan saya cakap. So tak apa. Yang ni merupakan pintu dia biasa saja. Korang tak perlu nak naik atas ke apa pintu dia. Pintu dia buka macam biasa saja. Just korang jangan risau. Pintu dia macam Mustang, warna kuning tapi dia bukan Mustang ya. Kereta ni bukan Mustang ya. Okay, so saya nak masuk dalam. So korang tengok dekat belah dalam. Kereta ni di besar sisi kereta ni 4.0 V8 turbo dan boleh menghasilkan 550 horsepower guys. 550 horsepower guys. Okey, kedudukan dalam dia wow, okey. Satu yang best pasal kereta ni, bila duduk je kat dalam kereta ni, semuanya tinggi, okey? Tinggi, so korang macam bos. Apa-apa hal kat sini saja, sini. Tangan korang tu, position korang tu lain pada kereta, berbeza dengan pada kereta yang biasalah. So, bila korang duduk kat bucket seat ni, ataupun orang panggil semi bucket, dia macam peluk badan korang tu. Compare dengan McLaren pun tak rasa macam ni. McLaren mau pada comfort lah. Ini pun comfort, tapi dia mau pada macam hug, macam peluk korang. So, rasa macam kereta ni kalau cornering ke apa memang best lah. So 550 horsepower apa yang korang dapat dengan 4.0 cc yang rendah, not bad. 4.0 road tax pun tak adalah teruk sangat, tak adalah mahal sangat, cuma insurans lah. Okay, so kat sini dia bagi sunroof. So dekat belah sini dia bagi sunroof ataupun moonroof ataupun apa-apa roof lah. Okay, so yang ni korang boleh tutup kalau korang tak nak. Okay, sebab kita nak review, kita buka balik. Lepas tu macam biasa Mercedes dia akan kekalkan konsep dia yang sama, iaitu ada satu screen macam iPad yang dia letak kat situ. Floating screen. Okay, so ni gear dia. Simple je, sebab memang korang bawa kereta ni korang rasa macam betul-betul boss lah. Dengan position dia, masuk gear pun relax, tak perlu nak struggle tarik, masuk pun tolak sini apa semualah. So yang ni control unit dia, korang boleh letak handrest. Ada orang kata benda ni menyemak, semak. So bila nak ni dia macam mengacau kan. Sebenarnya function benda ni adalah untuk handrest. So korang bila bawa kereta, tak adalah masa kereta tengah jalan tangan korang tak tentu ala. So korang letak tangan korang kat sini and then just pusing je control unit. So very soft, very simple, very tak pening kepala lah. Okay, so kat sini dia masih ada lagi cup holder. Dia masih letak cup holder dekat sini. So okey lah. Jadi button aircon, yang ni aircon dia. Okey, chip material tak ada kat sini, kecuali kat sini material plastik. Tapi tak apa, ni bahagian sini tak ada siapa pun kita nak sentuh. Alcantara, steering Alcantara AMG. Kat sini dia ada tak semua Mercedes ada logo ni. Jadi special edition untuk AMG ataupun Mercedes macam contoh A45 edition 1, dia akan ada logo ni.
Tapi yang ni GTS lah, of course dia lagi special lah pada A45. Okay, so ini kompartmen dia. So korang boleh letak barang korang ke apa lah kat dalam ni. Kereta ni 2 seaters sahaja, bukan 4 seaters. Okay, kalau korang nak 4 seaters, pergilah beli Mustang. Mustang dia boleh muatkan ramai orang lah. Okay, so kedudukan enjin dekat bahagian depan, bukan kat bahagian belakang macam McLaren ataupun Lamborghini dan sebagainya. Kereta ni dicipta khas more kepada orang yang ataupun peminat Mercedes-Benz lah. Peminat Mercedes-Benz yang sukakan performance. Dia ibarat macam supercar lah, dia macam SLS tapi dia version bawah pada GTR. Okay, so kita tengok kat belah belakang dia pula. Ni rear spoiler dia, so memang korang dapat dengan rear spoiler dia lah. Dia actually carbon fiber tapi dia dah paint kali hitam, so they keep it very low profile lah, speaking gitu. Okay, so yang ni dekat bahagian bonnet dia, kita boleh tengok kot kat bahagian bonnet dia. Saya lupa saya pegang kunci. Okay, kunci dia low profile je, sebiji macam A45, CLA. Memang okay, biasa je. Okay, tekan dalam beberapa saat, so bonnet belakang tu akan pop up. Alright, so yang ni bahagian bonnet lah. So ini kat bahagian bonnet dia. Tak kecil, tak besar, tapi dia leper dan luas lah. So ketinggian tu kalau korang nak letak barang bertimbun-timbun tak sesuai lah, sebab korang nak tengok kat belakang kan. So korang tutup balik macam biasa. Lebih kuat pula. Okay, tak apa. Jom nak dengar bunyi exhaust dia tak? Kita dengar sikit Alright, masuk lagi. Okay, susah juga nak masuk dalam ni. So banyaknya button, tapi puas hati lah tengok. Macam macam cockpit lah. Tak apa, ni push to start. Okay, so kalau korang boleh dengar, ini bunyi V8 engine lah. So dah ada mode dia mode sport ada, race ada. So kita ada kat mode sport. So kita ada kat mode sport plus. Dengar beza dia. So ni bunyi sport biasa. Dia ada dah sikit bunyi dia. Okay, so dekat sini macam-macam button yang belum lagi saya study, tapi nampak memang mewah betul lah. Dia banyak ambil space dekat sini. So tak apa, kereta ni kereta sport, so tak perlu nak bawa ramai orang pun, cukup untuk kita. So dia bunyi V8. Okay, dikuasakan oleh V8 turbo. Coba kita off dulu. Macam dia memang ikut konsep yang sama lah, macam A45 punya seat, macam 663 punya seat. Okay, nice. Kalau saya ada duit lebih lah, baru saya beli kereta ni. Tapi kalau saya tak ada duit lebih, saya tak beli lah kereta ni. Sebab walaupun dia mewah, cantik, tapi looks dia memang garang. Okay, looks dia memang garang. Dia lebar, besar. Bahagian engine memang dia macam konsep lebih kurang macam SLS lah. So memang luas dekat bahagian depan. Belakang ni kontot. Tu special dia, lain pada lain sikit. So harga kereta ni dalam 900,000 lebih. Kalau kita campur dengan road tag on the road semua, korang standby sejuta lah, standby lebih sikit. So sejuta korang dapat ni. Tapi kalau saya tak gemar sangat lah. Kalau nak alang-alang nak beli supercar tu, saya akan go for Performante ke ataupun Huracan lah. Tapi still okay, kereta ni tak ada masalah Kereta ni okay. Kalau ada duit lebih, insyaAllah saya akan beli kereta ni. Tapi dah alang-alang kereta ni, why not korang ambil GTR terus? Maksudnya Mercedes GTR, bukan Nissan GTR Mercedes GTR. So dia lagi higher spec lah. Okay, so kalau ikutkan, so conclusion dia, bajet korang yang dekat sejuta tu, better ambil kereta ni. Dan kereta ni pun way better lah, memang okay. Dia dengan sebelah sama, 4.0 4.0 liter cc dia. Horsepower dia 550 horsepower. Okay lah, not bad. Cuma yang tu 720 horsepower lah.
So kita dengar pula apa pendapat Abang Syam. Untuk saya, untuk siapa-siapa yang ya kereta ni sesuai more kepada untuk orang yang weekend-weekend nak jalan, yang tak bawa ramai orang, bukan nak bawa family jenis yang nak bawa bini, kalau yang dah berkahwin, yang nak bawa bini nombor 2 kalau yang dah berkahwin, ataupun bawa bini nombor 3 kalau yang dah berkahwin. Kalau yang belum kahwin tu of course dia akan bawa skandal dengan awet dia lah dalam kereta ni. So kalau yang pakai kereta ni tapi kesian single, tak apa, bawa diri je pun dah puas hati dah. So tak perlu nak ramai-ramai. Kalau nak ramai, belilah terus Velfire. Okay, so kita dengar pendapat Abang Syam. 900,000 lebih, kunci serupa macam Mercedes C200 yang biasa tu je, macam tak berbaloi je kat kunci lah. Kalau korang tengok kat kunci memang tak berbaloi. Tapi kalau tengok kat kereta, tanya saya untuk kereta ni, kalau saya banyak duit yang berlebih-lebih baru saya beli. Tapi kalau saya ada duit ngam-ngam, saya tak beli. Sebab apa? Sebab sama juga, kereta ni cuma boleh masuk 2 orang je, tak boleh masuk ramai-ramai. Kereta orang kedekut. Lepas tu dia punya harga pun terlalu mahal, 900 dekat sejuta. So maknanya kalau dengan dengan insurans semua dah jadi sejuta lebih. Lepas tu road tax pun mahal, 6,000 lebih. And then dia punya boot pun tadi tak besar tak kecil, sedang-sedang je. Kereta ni lebih kepada kereta untuk berlibur, kereta untuk berlibur. Kalau korang dah ada kereta-kereta yang utama, kereta-kereta yang penting, barulah beli kereta ni. Jangan terus tak ada kereta yang wajib beli, korang gatal-gatal pergi beli kereta ni. Dan seterusnya untuk maintenance, garanti maintenance dia tak murah untuk kereta ni. Saya garanti tak murah. Lepas tu kereta ni saya tengok kalau daripada segi dia punya tayar tu, saya rasa kereta ni memang comfort. Dia bukan kereta jenis yang stiff. Lepas tu korang beli kereta sampai sejuta, horsepower 550 je. Apa kejadahnya? Lebih baik beli GTR baru yang second hand 200,000 lebih dah dapat. Boleh gigit dah kereta ni kalau korang suka kelajuan lah. Untuk kereta-kereta macam ni, untuk segmen kereta yang macam ni, sebenarnya market dia adalah untuk, dia ada segmen dia sendiri sebenarnya. Kalau korang minat kelajuan, ini bukan keretanya. Lagi apa kekurangan dia? So lagi satu, tengok kat sini, design dia macam, kalau tanya saya kurang sikit lah. Panjangnya dia punya bonet depan ni. Lepas tu belakang kontot, macam kereta terbantut pun ada. Macam BMW Z4 pun ada juga. Tapi itulah, minat manusia ni berbeza-beza. Jadi saya punya minat tadi saya tak minat. Janganlah kecam pula nanti bila saya cakap macam ni. Ini minat saya, suka hati saya lah, nak cakap apa kan. Jadi korang yang minat kereta ni, teruskan je lah minat korang, beli je lah. Siapa nak marah, korang beli, duit korang kan. Ini adalah pendapat peribadi. Dan kat dalam ni, kalau korang tengok dia punya seat, tak tahulah seat dia ni comfort ke tak comfort ni kalau duduk ni. Try jap. Nampak dekat luar macam tak comfort, tapi bila dah duduk, comfort. Jadi kat dalam memang luas. Cuma masalahnya luas, dia boleh masuk 2 orang saja. So kalau korang ada anak-anak tu, selamat tinggal. Anak-anak tak boleh ikut. Kereta ni hanya untuk mami dan juga daddy bawa jalan-jalan. Anak-anak tak boleh ikut, ataupun daddy bawa kekasih gelap. Baik. Lagi satu kereta ni, dia punya bumbung dia tempered glass. Dia punya ni panggil panoramic sebab dia tak boleh buka dia punya bumbung. Kalau dia boleh buka, dia panggil sunroof. Ini dia tak boleh buka, dia panggil panoramic. Kalau saya salah, betulkan saya. Jadi saya pun tak banyak komen sangat lah kereta ni. Sebabnya kereta ni sebenarnya lawa juga. Lawa, kalau ada duit lebih, belilah. Engine pun V8. Color pun dah macam kereta kegemaran Carol, kereta Mustang. Color dia lebih kurang. Jadi itu saja serba sedikit daripada saya. Saya punya nasihat tadi sama jugalah. Kalau korang nak beli sesuatu tu, ukur baju di badan sendiri. Jangan ukur baju kat jiran sebelah, sebab tak sama saiz badan kita. Jadi ukur baju di badan sendiri sebelum membuat sesuatu pembelian tu. Tengok dulu
benda tu perlu beli ke tak perlu beli. Kalau tak perlu beli, jangan beli. Tapi kalau nak beli juga sebab duit berlebih, suka hati korang lah. Tak ada siapa nak marah korang, tak ada siapa nak halang korang membuat pembelian. Tetapi yang kita risaukan adalah apabila anda buat pembelian, ianya sampai menyusahkan diri sendiri, sampai menyusahkan keluarga, itu kita tak nak. Jadi itu saja serba sedikit daripada saya. Kalau tanya saya, itulah dia kekurangan dia. Tapi secara peribadinya saya cakap dia punya kelebihan lebih banyak daripada kekurangan. Ini wakil syarikat, untuk wakil syarikat TAP. So siapa-siapa yang nak datang dekat sini, you guys boleh, kat mana ni Daus tempat ni? Okay, TAP Automotive terletak di Glen Mary. Salah satunya showroom dekat showroom antara supercar yang terai lah dekat dalam ni. Yang terai ya. So kalau kita tengok sekarang ni, ini adalah satu kereta yang kita ada. Itu saja dah rasa. So dia ada dekat di area Glen Mary. So kalau nak contact macam mana tu Daus? Okey, kalau kontak seperti nombor yang tertera di bawah. Okey, bawah ni. Itu saja. So siapa-siapa yang nak contact, boleh tengok nombor yang kat bawah ni. So korang boleh contact nombor ni. So kedudukan tempat ni dekat Glen Mary. So korang boleh tengok lah, banyak gila kereta-kereta yang rara memang yang rara gila. Kalau terjumpa Abang Firdaus ni, hi lah dia, Abang handsome kita ni. Mana tahu dapat diskaun. Dapat diskaun. See dapat, tunggu baik-baik dapat diskaun. Okay, so terima kasih Daus sebab melayan kami dekat TAP Auto ni. Semoga kita jumpa lagi di next video. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share. So pendapat masing-masing, duit masing-masing, peribadi masing-masing. Ya, itu je, bla 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 bla. Tak tahu nak cakap apa dah. Habis dah. Bye, ciao.